Hai, hari ni nak share pasal formula if. So, formula if ni sebenarnya formula yang sangat berguna pada Nat and one of my favorite formula lah dalam Excel. Sebab formula ni dia boleh kita boleh pakai dia dekat macam-macam situation and kalau okay Nat kalau nak explain pasal if ni secara mudahnya. Kalau kita direct translate if ni ke dalam bahasa Melayu, if ni kan sama dengan kalau, jika, macam tu kan. So, macam tu lah konsep dia sebenarnya. Okay, so dekat, kalau korang nampak, dekat sini nak ada sediakan formula if ni yang Excel dah sediakan format dia. Okay, kalau kita buat formula macam ni kan dekat cell dalam Excel ni, kita buat sama dengan if dalam kurungan. So, nanti dia akan bagi kita guideline dekat bawah tu dia akan tulis if dalam kurungan logical test comma value if true comma value is if false tutup kurungan. Okey, ni akan terangkan satu-satu eh. Okey, logical test ni sebenarnya dia macam satu penyataan yang mana kita letakkan uh, dan selepas kita letakkan penyataan tu, dia ada kan dia ada tulis kat sini value if true kan. So kalau penyataan tu betul ataupun sama, uh, apa apa result dia. So dia akan kita akan letakkan dekat value if true. And then kalau penyataan tu tak sama, tak tak betul, uh, apa value yang kita akan letak value dia kalau dia salah. Mungkin kalau nak terangkan macam ni mungkin korang kurang faham sikit tapi bila nak go through satu-satu kat bawah nanti insya-Allah korang akan faham. So, nak dah sediakan beberapa sampel eh. So, yang pertama nak buat kat sini ni simple je. If A6, A6, sel A6 yang dekat bawah ni, yang warna kuning ni, sama dengan yes. So, kalau dia betul, value if true, nak letak 1. Kalau value if false, kalau salah, kalau maksudnya tak sama dengan yes ni, nak letak 2. So, nak letakkan formula ni dekat dalam sel yang warna biru ni. So, jom kita tengok apa hasil dia. So, sebenarnya nak dah letak formula ni, cuma teks dia, okay. Teks dia nak colorkan lain tadi. So, sekarang dah nampak. So, sekarang ni if A6 equal to yes. So, kalau true, dia letak 1 kan. Kalau no, false, dia akan letak 2. So, betul lah. Dekat dalam ni nak letak no, dia jadi 2. Okay, kalau nak letak yes, so dia akan jadi 1. Nampak kan? Berubah. Ataupun kalau nak tak letak apa-apa, dia akan jadi 2 lah. Maksudnya selain daripada yes, dia akan jadi 2. Yes saja dia akan jadi 1. Okey, macam tu. Kalau macam salah ejaan pun, dia akan jadi 2 lah. Okey, nampak sikit kan? Okey, yang kat bawah ni funny sikit lah. Saja je buat macam sempoi macam ni. Sebab Nat kadang-kadang bila nak try belajar satu-satu benda dekat Excel ni, Nat akan cuba buat benda tu jadi macam fun macam tu supaya mudah nak ingat. Okey. Okey, yang kedua ni Nat letak kat sini. If A10 ni sama dengan oh Nat rasa ni salah sebab nak letak dekat B10 warna kuning ni. So ni sebenarnya B10. Okey. So, if B10 sama dengan dah, akan letak jawapan dia kat sini. Tahniah, kau cantik dan wangi. Kalau selain daripada dah, pergi mandi sekarang. Macam tu lah. So, soalan ni kat sini dah mandi. So, nak sediakan 2 jawapan kat sini. Okay. So, kalau nak jawab dah, kita tengok apa hasil dia kat sini. Okay.
hasil dia seperti apa yang kita harapkan lah. Tahniah, kau cantik dan wangi. Okay, kalau kita jawab belum, pergi mandi sekarang. Macam tu. Okay, faham tak? Dah nampak lagi kan macam mana dia pergi. Okay, cuma nak bagi tahu kalau kalau kita nak letakkan apa-apa perkataan selain daripada nombor dekat dalam formula ni, kita kenalah letakkan tanda ni. Tanda apa ni? Ni macam tanda apa? Hilang pula perkataan tu dalam words nak ni. Okay. Korang faham lah ni tanda apa. And then kita pergi dekat seterusnya. Okay, seterusnya nak buat bentuk macam table. So, katakanlah nak ada satu table kat sini. Table pasal markah lah. Mungkin macam cikgu-cikgu boleh lah buat macam ni kan. Okay, markah dekat sini. Okay, markah dia ada dua saja condition dia. Condition dia kalau sama dengan 80, maksudnya 80 dan ke atas adalah A. A maksudnya lulus lah. Lepas tu kalau selain daripada, maksudnya bawah je daripada 80, 79 kan ke bawah, dia adalah gagal. So jom kita test. Kat sini dah ada 80 kan. So kita letak, okay betul tak? A. So 80 A, betul lah. So sekarang ni, katakanlah nak letak kat sini 79. So nampak dia jadi gagal. Kalau 59, gagal. Kalau 90, A. Sebenarnya A ni pun kita boleh ubah jadi lulus lah. Kalau kita nak buat lulus dan gagal saja macam tu kan. Lulus. Okey, kat sini pun tadi lupa nak letak tanda ni. Sebab apa-apa perkataan yang saya pada nombor, kita kena letakkan dia. Okey. So, 90 lulus. 79 gagal. Macam tu lah. Kan? Okey. Nanti akan ada yang bertanya lah. Ni kalau condition yang ada dua saja kan. Macam mana pula kalau kita nak buat yang ada A, B, C. Yang itu dia dah masuk dalam formula lain. Itu masuk formula if. Ada S. So maknanya if tu condition dia kita boleh gunakan banyak. Itu nanti kita masuk dalam tajuk lain lah. Kalau masuk if ni nak akan buat lagi video lain. So korang follow nanti. Okey, so yang seterusnya ada lagi sampel. Yang ini selain daripada letak A ataupun lulus, gagal, kita boleh letakkan macam yang kat atas tadi lah. Kalau kita pakai nombor. So kalau lulus, so nak letak kat sini petunjuk. Lulus 1, kosong, gagal. So kita letak kat sini. Okay. So nak masukkan formula. So, formula dia macam dekat atas ni lah. Okay. Kalau A20 besar ataupun sama dengan 80, so dia 1. Selain daripada tu, dia kosong. So, kalau kita letak kat sini 60, dia akan jadi kosong. 50, kosong. 20 lagi lah kan. So, kat sini kita letak 81. Tengok 1. 90. 1 juga. Okey. Nah, tiba dekat satu lagi bentuk yang kita boleh letak dekat if. Sebab if ni memang dia boleh pakai dekat macam-macam situation. Kalau pandai lagi, lepas ni kalau nak berpeluang nak buat lagi video, kita boleh buat video if ni dia combination dengan formula-formula lain. Yang itu lagi menarik Tapi tak apa, kita teruskan dengan yang ni dulu. Okey. Korang kena masterkan dulu dengan if ni. So memang macam-macam dia boleh pakai depan ni. So katakanlah nak tengah buat budgeting. Konon-kononnya lah kan. Kononnya ni musim-musim orang reno-reno rumah. So kita konon lah kita nak buat budget. Kita nak reno sikit. Nak dekor sikit rumah kita kan. Ruang tamu kita contohlah kan. Kita senaraikan barang-barang ni. And then anggaran bajet yang kita nak beli barang tu lah harga ataupun harga sebenar yang kita dapat tahu. And then katalah conditionnya kita punya bajet ni kita ada 10,000 lah katanya kan.
Contohlah dapat Aisina kata dia. Okay. So sekarang ni kita senaraikan dekat sini and then kita buat formula dekat sini. Kalau okey, nak lupalah nak salin formula ni. Okey, tak apa. Nak boleh letak dekat sini untuk besarkan dia supaya korang nampak. Okey, katalah formulanya. Okey. Kejap paste. Okey, macam mana nak hilangkan tu? Nak letak saja ni. Okey. Okey, so sekarang korang dah nampak kan? Tulisan kat atas ni kecil. So, nak besarkan kat sini. Okey, katakanlah if B34 kurang ataupun sama dengan 10,000. And then dekat sini dia akan letak okey. Kalau selain daripada, maksudnya kalau besar daripada 10,000 ni, dia akan letak over budget. Okey. Sekarang ni dah nampak kat sini memang total dia 10,000. So, okey lah kan? Let's say lah, katalah kita buat-buat kan. Contohnya tiba-tiba sofa ni 3,500. Nampak tak? Bila dah kat total ni 10,500, dia jadi over budget. Okey. Kita boleh kurangkan dekat tempat lain. Contohlah kan. So, sorry. Katakanlah lansir dapatlah 100. Kenapa tadi berapa nak lebihkan? Tak apa, kita kurangkan kat sini. Okey, nampak? Bila 9,300, dia jadi okey. So, that's all. Selamat mencuba Kalau ada apa-apa soalan, just drop comment. Okay, bye. Assalamualaikum.